ini marilah kita belajar tetapi kita tak satu balapan penduduk Indonesia. Kami bersama ceritakan. Hari ini marilah kita belajar tetapi kita tak satu balapan penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Namun terdapat kawasan yang padat penduduk. Okey, yang berwarna merah adalah padat penduduk. Maksudnya ramai penduduk, banyak penduduk di sana. Dan juga ada kawasan yang jarang penduduk. Yang berwarna kuning itu adalah jarang penduduk. Maksudnya tidak ramai, sedikit orang sahaja tinggal di sana. Mengapakah keadaan sedemikian berlaku? Jadi, hari ini marilah kita belajar. Oke, kita jelaskan di sini. Kamu sudah menjelaskan, apakah kata yang sama? Oke, ini adalah tentang Malaysia. Kurang apakah Malaysia? Tahu bentuknya negeri di Malaysia. Lepas itu petanya menunjukkan taburan penduduk di Malaysia. Oke, di sini ada petunjuk apakah merah, kuning, jingga dan kuning. Merah ini adalah kawasan penduduk. Oke, paham? Oke, seterusnya. Yang berlaku. Jadi, hari ini mari duduk di sesuatu kawasan atau negara. Oke, taburan penduduk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara. Oke. Maksudnya kita nak lihat di negara kita manakah sebaran penduduk kita. Itu manakah mereka tidak. Kita nak lihat di Malaysia ni manakah penduduk kita bersebar, bertabur. Okay? Taburan penduduk di Malaysia tidak serata. Tidak serata maksudnya tidak sama banyak. Tadi kamu lihat, kita beritahu kan yang berwarna merah adalah ramai penduduk, yang berwarna kuning sedikit penduduk. Ini maksudnya tidak serata. Jika serata, semua tempat sama banyak orangnya. Ini tidak. Okay? Jadi tidak serata. Baik, jenis taburan penduduk di negara kita ada 3 jenis, iaitu taburan padat, taburan sederhana dan taburan jarang. Mengapa ada 3 jenis taburan ini? Dan macam mana nak tentukan taburan penduduk di sesuatu tempat? Jadi kita mesti tahu formulanya. Okay, formula kepadatan penduduk. Okay, formula kepadatan penduduk bersamaan dengan kita mesti tahu jumlah penduduk di kawasan itu. Okay, bahagi dengan keluasan kawasan. Okay, dalam unit kilometer persegi. Contohnya, ini kawasan hijau ni lah yang cikgu nak kira kepadatan penduduknya. Iaitu cikgu nak tahu taburan penduduknya. Jadi, langkah pertama cikgu mesti tahu berapa orang tinggal di sini. Okey, berapa orang tinggal di sini. Dan cikgu juga mesti tahu keluasan kawasan hijau ni adalah berapa kilometer persegi. Okey, lepas itu cikgu ambil dan bahagikan. Jika jawapan yang cikgu dapat itu adalah lebih daripada 200 orang bagi kilometer persegi. Jadi taburan ini adalah padat untuk kawasan itu. Apakah maksud ini? Maksudnya dalam 1 kilometer persegi kawasan itu tinggal lebih daripada 200 orang. Lebih daripada 200 orang tinggal di kawasan itu. Tinggal dalam kawasan yang seluas 1 kilometer persegi. Jadi taburan adalah padat. Okey, jika jawapannya adalah antara 50 hingga 200 orang bagi 1 kilometer persegi, taburannya adalah sederhana.
Kadang kalau kamu baca soalan ni dapat sederhana padat sama ya. Okey, jika jawapannya kurang daripada 50 orang dari segi komputer tersebut, maka pelajaran adalah jarang. Okey, jadi pelajar mesti ingat. Okey, mesti. First kita lihat kawasan berpenduduk padat. Di mananya? Itu di kawasan yang rata dan subur. Mengapa? Kerana kawasan yang rata dan subur ini dia sesuai untuk berbagai kegiatan. Contohnya, dia boleh menjalankan kegiatan pertanian, perindustrian. Apa maksud perindustrian? Itu sama dengan perkilangan. Sesuai dengan kawasan yang rata. Okey, perniagaan dan juga penolongan. Okey, jadi ini adalah menyebabkan kawasannya berpenduduk padat. Okey, jika kita lihat contohnya adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam, Kuching, Kota Kinabalu, Ipoh, Alor, Johor Bahru. Selepas pelajar bacakan nama-nama tempat ini, perasan tak apa persamaan antara tempat-tempat ini? Sebenarnya tempat-tempat ini semua merupakan apa? Ibu negeri. Okay? Ibu negeri. Dan juga adalah ibu negara. Dan pusat perkahwinan Presiden kita. So pelajar semua ibu negeri adalah taburan padat. Okay? Adalah taburan padat. Tentulah ada juga beberapa bandar-bandar yang juga taburan padat. Okey, yang kedua kita lihat kawasan yang berpenduduk sederhana. Banyak tertumbuh di mana? Di kawasan pertanian. Okey, jika yang berpenduduk sederhana, pertanian di sini merujuk kepada kegiatan menanam kelapa sawit dan ketan. Tadi yang padat juga ada pertanian, tetapi pertanian itu adalah padi. Okey, jika sederhana adalah kelapa sawit dan ketan. Okey, pesisir pantai. Semua kampung nelayan, kampung nelayan adalah sederhana. Bandar kecil. Baik, bandar yang berbentuk sederhana contohnya Tupat. Okey, ini dia Tupat. Okey, Tupat di sana dia akan menjalankan kegiatan perikanan. Kerana kamu lihat dia berada di pesisir pantai. Dan selain itu Lumut. Okey, Lumut di mana sini? Lumut juga di pesisir pantai. Ini juga berpenduduk sederhana. Kadang-kadang pelajar akan nampak ada di Kemaman. Dia juga Kemaman, Marang. Ini semua yang kawasan perikanan. Okey, di Johor juga ada. Contohnya di sini. Okey, dan Felda. Sini dia bagi Felda Tumpu. Jika pelajar nampak dalam Felda, biasanya apa kegiatan dijalankan di Felda? Ialah menanam kelapa sawit. Okey, jadi jika pelajar nampak Felda, tentunya sederhana. Bukan sahaja Felda Tumpu yang pelajar perlu hafal. Sebenarnya banyak Felda di negara kita. Hanya pelajar jika nampak ada Felda, kata ini saja ialah sederhana. Tidak pedulilah Felda apa. Okey. Baik, kawasan yang berpenduduk jarang tertumpu di kawasan yang berhutan tebal dan di kawasan tanah tinggi. Biasalah kawasan ini kan tak ramai orang suka tinggal di sana. Dia melibatkan kawasan yang bergunung ganan, kawasan yang bergunung ganan dan kawasan pedalaman. Itulah biasanya di negara kita, kawasan yang berpenduduk jarang dia tertumpu di kawasan tengah semenanjung Malaysia. Okey? Kenapa? Kerana di sini terdapat banyak banjaran
gunung. Dan juga terdapat di pedalaman Sabah dan Sarawak. Okey, ini adalah kawasan yang berpenduduk jarang. Baik, contohnya kawasan yang berpenduduk jarang di Tasik, Banding. Jika pelajar nampak Tasik, tentunya jarang. Kuala Tahan. Kuala Tahan ini dia ialah apa? Terdapatnya taman negara. Okey, dan Kapit. Ini selalu kami keluar di soalan juga. Kapit juga adalah pedalaman yang di Sarawak. Jadi dia adalah penduduk jarang. Baiklah, di sini cikgu sudah buat satu rumusan yang sangat berguna kepada pelajar. Tetapi sebelum itu, cikgu berharap jika kamu sudah mengikut channel cikgu atau menonton video cikgu sudah lama kan, tetapi belum sempat untuk subscribe, maka sekarang berilah sokongan kepada cikgu dengan tekan subscribe dan aktifkan notifikasi. Baiklah, taburan ini rumusan ini sangat penting. Pelajar kamu benar dan nanti juga boleh salin 200. Semua tasik. Jelaskan yang ini. Okey, kita mau tengok tadi taburan penduduk di Malaysia terbaik pada 3 jenis. Okey, padat, sederhana dan juga jarang. Okey, dia sudah bagi tahu aktiviti yang sesuai di antara jenis taburan penduduk. Ini adalah rumusan bagi untuk 3 jenis taburan penduduk di Malaysia dan aktiviti yang sesuai di sana. Tasik. Jika siapa yang tak boleh ingat Kuala Tahan apa sekarang, Kuala Tahan Tasik. Ataupun terus soalan keluar di kawasan tengah semenanjung Malaysia, pedalaman Sabah. Okey, mau tahu kawasan berpenduduk padat sekitar 200 orang bagi sekilometer persegi. Kalau sederhana 50 hingga 200 orang bagi sekilometer persegi. Yang jarang ialah 50 orang bagi sekilometer persegi. Ini adalah jumlah bagi jenis taburan penduduk. Sarawak. Ini juga berpenduduk jarang. Okey, cikgu padangkan. Kamu boleh screenshot. Okey, pelajar boleh screenshot dan boleh salin lebih taburan penduduk Malaysia. Okey, seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Jika kita merujuk kepada peta taburan penduduk, didapati bahawa ada tempat yang ramai penduduk, ada tempat yang sedikit penduduk. Jadi apakah faktor yang mempengaruhinya? Mengapa mereka suka tinggal di kawasan yang berwarna merah ini tetapi tak suka tinggal di kawasan yang berwarna kuning? Di sini ada faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial dan juga dasar kerajaan ataupun wewenang. Kita lihat faktor fizikal. Jika faktor fizikal dia lebih merujuk kepada bentuk muka bumi kita. Pelajar masih ingat tak bentuk muka bumi negara kita? Ada 4, betul tak? Iaitu tanah paman, tanah bumi, jadi ini merupakan faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk. Kita lihat tanah paman. Biasanya tanah paman ini taburan penduduk ini adalah padat. Okey, padat. Apakah sebabnya mengapa tanah paman penduduk ini adalah padat? Kerana di tanah paman dia sesuai untuk menjalankan berbagai aktiviti ekonomi. Contoh apa aktiviti ekonomi dimaksudkan? Maksudnya di tanah paman itu dia sesuai menjalankan pertanian, sesuai untuk perindustrian, sesuai untuk menjalankan perdagangan dan perniagaan, pelancongan. Banyak lagi aktiviti ekonomi yang boleh dijalankan di tanah paman. Dan juga untuk apa? Kawasan pertempatan, iaitu untuk membina rumah untuk kita tinggal di sana. Jadi tanah paman biasanya taburannya padat.
Kedah Perlis, Dataran Kelantan. Ini jika kamu belajar geografi mesti hafal. Dataran Kedah Perlis, Dataran Kelantan adalah kawasan pertanian untuk menanam padi. Dan lokasinya pun perlu ingat kerana kadang-kadang seolah akan keluar betul. Jadi pelajar mesti ingat mana kedudukan dia berpadu. Dataran Kedah Perlis adalah di sini. Dataran Kelantan di sini. Dia tu dua sudut atas di peta tiga. Sangat senang tak? Okay. Oleh kerana sini dia adalah sini Perlis bergerak dan sini dia adalah so taburannya sama. Okey, tanah tinggi. Belajar boleh beritahu cikgu tak? Ramai orang suka tinggal di tanah tinggi tak? Seorang cikgu yang suka tinggal, bukan suka melancong ya. Jika cikgu tanya suka melancong, tentunya kamu suka kan? Tidak, cikgu kata tidak. Tidak kan? Jadi orang penduduknya jarang. Mengapa? Kawasan kurang menjadi tumpuan penduduk akibat darjah ketersampaian yang rendah. Cikgu nak terangkan darjah ketersampaian ini. Darjah ketersampaian maksudnya tahap senang atau sukar untuk sampai ke sesuatu kawasan. Maksudnya senang atau susah kita nak pergi ke tempat itu. Itu panggil darjah ketersampaian. Okay? Di sini dia kata tanah tinggi darjah ketersampaiannya rendah. Kita tak tentu rendah atau tinggi. Contohnya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dia terletak di tanah. Jadi jika kita nak pergi ke Kuala Lumpur sangat senang. Betul tak? Jadi darjah ketersampaiannya adalah tinggi. Jika tempat itu senang untuk kita sampai, maka darjahnya ialah tinggi. Tetapi jika tanah tinggi Emerald, tengok jalan raya ni pusing-pusing. Jika cikgu pergi ke tanah tinggi Emerald, tentu cikgu akan pergi tak. Okey? Jadi darjah ketersampaian untuk ke tanah tinggi Emerald ialah rendah. Susah nak sampai ke sana. Okey? Faham sekarang? Ini selamanya nanti pelajar akan nampaklah perkataan ini. Okey? Di bab bermain ataupun di tingkatan 2, tingkatan 3 selalu akan wujud. Jadi pelajar mesti ingat maksud dia. Okey, kawasan kediaman sukar dibina di tanah tinggi dan memerlukan kos yang tinggi. Dia susah nak bina rumah. Jika nak bina boleh tetapi kosnya tinggi. Mengapa? Kerana bentuk muka buminya tidak rata. Jadi kita perlu meratakannya barulah boleh membina rumah di sana. Ataupun mungkin kita berdedah kepada apa risiko untuk kita membina rumah ini. Dalam Kapuas di sini, okey, di tengah sini banyak pelajaran. Selalu ingat belajar pedalaman Sabah Sarawak banyak pergi lihat pinggir laut dan saluran. Penduduknya sedang padat ataupun jarang. Apa? Kerana pinggir laut dan saluran ini dia juga ada penduduk tinggal di sana. Mengapa? Kerana mereka boleh menjalankan perikanan dan pertanian. Okey, kawasan pesisir pantai dan sungai, dia telah menyediakan kemudahan perhubungan yang baik. Contohnya di Besut ataupun di sepanjang Sungai Rajang atau Sungai Kinabatangan. Jika Besut kita lihat di sini, okey. Di sini dia dekat dengan Pulau Perhentian dan Pulau Redan. Itu pernah pergi sana. Okey, sangat seronok. Jadi dia menyediakan kemudian pergi ke sana. Menyenangkan pelancong. Okey, dan Sungai Rajang. Sungai Rajang ini merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Mereka juga menyediakan kemudahan perhubungan. Dan Sungai Kinabatangan yang di sini ini merupakan sungai yang kedua panjang di Malaysia. Dia juga ada menyediakan kemudahan perhubungan. Okey. Baik, kawasannya berpenduduk jarang di mana di kawasan yang berbahaya. Contohnya di sekitar Tasik Cili, Tasik Perak. Ini dia Tasik Cili dan Tasik Perak. Dua tasik ini merupakan tasik semula jadi di dalam badan pusat pelancongan. Jadi tetapi di sini kamu lihat ramai orang tak nak tinggal di sini.
daripada padi, belajar padi. Tanah di mana? Dataran kita tulis, tadi sudah belajar kan, dataran Kelantan. Lagi satu delta derajat. Taburannya padat. Ada dataran delta yang padat. Sini. Dataran kita tulis, dataran Kelantan, delta derajat. Ini yang padat. Oke? Baik, gelombongan, pasang gelombongan, petroleum dan gas asli. Contoh di mana? Keting dan Gili. Keting yang di Terengganu, Gili yang di Sarawak. Oke, ialah berpenduduk padat. Jika kita merujuk beli buku rujuk, nah ini, oke, sederhana atau padat. Itu sederhana. Penduduknya ini menjadikan banyak. Untuk faktor ekonomi ada 4, pertanian, perkebunan, perikanan dan perindustrian. Mau nampakkan yang penjelasan di sana? Pertanian untuk padi, perkebunan, petroleum atau gas asli, perikanan itu penangkapan ikan, dan perindustrian ialah penampilan. Contohnya dalam depan sana perlu kita sebut hari mesti ada. Seterusnya ialah faktor sosial. Itu adalah infrastruktur. Contohnya kawasan memberi kemudahan seperti ini dia infrastruktur, kemudahan air, kemudahan telekomunikasi, kemudahan keangkutan. Di sana ini pilihan. Orang selalu tidak bahagia maka dia dah sana adalah Oke, itu faktor sosial yang naik pada 2, infrastruktur dan pendidikan. Oke, infrastruktur yang mempunyai kemudahan seperti bakaran air, elektrik, kemudian telekomunikasi, serta kemudian angkutan menjadi tujuan penduduk. Kawasan penyelaman untuk jarang karena tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap. Jadi yang lengkap menjadi kawasan yang padat. Oke, untuk pendidikan, kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti pusat pengajian ini yang menjadi pilihan seperti UPSI, IPM dan UKM di Selangor. Itu ringkasannya itu Institut Pendidikan dan Inggris. Perak. tak pendidikan dan guru. Oke, lupa jadi sekarang berpenduduk yang faktorkan proses. Oke, sekarang faktor terakhir yaitu faktor dasar kerajaan, yaitu terdapat naik oleh 2 pembukaan Banda Baru, perwakalan hutan simpan dan taman negara. Apakah dalam teks? Ya, ada satu lagi tanda rancangan. So di sini pembukaan Banda Baru merujuk kepada menarik lebih banyak peluang atau penduduk berhijrah, perpindahan pusat pentadbiran persekutuan ke Putrajaya menyebabkan kawasan tersebut penduduk padat. Oke, itu perwakalan hutan simpan dan taman negara, yaitu sebagai hutan simpan dan taman negara demi kelestarian alam, menjadi kawasan tersebut menjadi penduduk jarang. Tertentu ini sebagai hutan simpan, maka kita tak. Contohnya taman negara Pak daerah. Oke, itu tanah rancangan pula yaitu pembukaan kawasan pertanian melalui rancangan tanah persekutuan yaitu PLDA menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk sederhana dan padat. Oke, semua sudah tengok dalam video. Cikgu ada 2 soalan, soalan mudah. Oke. Ya. Terdapat 3 jenis taburan penduduk. Taburan yang pertama adalah penduduk padat, yang kedua penduduk sederhana, dan yang ketiga penduduk jarang. Ingat tak? Oke, seterusnya apa? Terdapat 4 faktor taburan penduduk di Malaysia. Faktor yang pertama dari segi faktor fisikal, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial, dan yang keempat dasar kerajaan atau problem. Oke, mari kita buka. Oke, kita sudah belajar. Sekarang cikgu activity. Oke, cikgu akan ini adalah BBM yang cikgu buat. Itu Batu Maja ini adalah peta Malaysia yang berpenduduk padat dan ada jarak. Kemudian apakah tak menjadi dia punya nama. Oke,
menit untuk kamu ingat untuk putra masing-masing. Ingat kedudukan negeri dalam petani yang berpenduduk padat. Ya. Saya kritik kembali karena saya ada tenang. Wah, oke boleh. Yang lain 30 bulan, ada 50 bulan, 20 orang kan? Jadi saya mana lagi di belakang buat ya. Separuh 2, separuh 3. Oke, nampak kan? Ini jadi dibagi dengan mas dari 5 menit untuk kamu tengok. Bapak tunjukkan negeri Malaysia. Suasana padat saja, padat. Belum padat saja. Ingat kedudukan negeri yang padat. Suami yang di belakang. Sakit ya? Bayang 5 menit. Jangan operasi yang pada pasti jadi bagian Oke, 2 menit lagi. Mari kita sama kita pulang.
Ya, lengkap. Sebagai penyerang, nama lengkap. Kan saya sudah bagi contoh tadi macam mana melekat. Nah, susun dulu. Contohnya akan mulai. Oh ya, ini di sini kan? Yang ini. Begini ya, susun tidak kemas-kemas. Nah, kenapa? Iya. Sini kopi tekan itu. That's not dulu. Nah, that's done. Kasih ya. Sini. Iya, sini. Enam menit lagi ya, kita ada masa. Kamu susun Iya. Misalnya lepas. Nah, jadi kita dapat Di sini bukan. Kamu boleh susun di tepi-tepi dan supaya kamu cukup. Nah, gitu. Kiri kanan kan kita doa. Nah, supaya dia cukup ruang, kamu letak. Baik di sini mana? Kita baru berikutnya impor, kontan, silakan. Oke, sampai ketemu. Ya, di sini sudah. Oke, ketemu lagi. Bukan yang pertama sana. Tapi yang pertama sana. Ah, sudah dua. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah dua. Dua. Tiga. 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 4, 5, 6. Ada 7. Oke, ada kesimpulan. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada yang pertama. Kesimpulan 7. Adilah saya buat, saya setujuin. Itu 1, 7 dulu bentar. Kesimpulan 2. Kesimpulan 2. Main dulu nih. Kesimpulan 2. Siap kah? Siapa siap? Tulis nama kesimpulan adalah kesimpulan 1.
Apa itu bagi Bismillah. Kenapa miring nih? Les. Atas kan. Oke, antar masa habis sudah masuk. Betang, saya sudah spin the wheel. Nampakkah teman-teman? Apakah dia buat? Oke. Di sana bagian sawah. Apa nih? Kota Kinabalu Sabah. Betul. Bawah ini Kucing Sarawak. Betul. Bawah sekali Bangsa Tanjung Kila Jawa Baru. Kedua Bandaraya Merak. Betul. Lagi Seremban. Seremban betul. Seterusnya Salam. Salam betul. Lagi Kuala Lumpur atas. Betul. Lagi ke kanan jangan. Oke, Kota Pahang, sebelah Ipoh. Lagi yang ini Pasco, Mokina, atas Mokina, Costa, ya. Perlis, kanan, lagi Kota Batu, Kuala Terengganu. Oke, bagi tepuk tangan bulan 7. Oke, Bando. Oke. Seterusnya bulan 2. Yang 2. Kita sudah spin the wheel, kan? Oke, kalian lagi tumpuan berikutnya. Oke, nampak kan? Di sini Sabah,
Atas lagi Seremban. Lepas itu sebelah Syalam, Selangor. Lagi atas Kuala Lumpur. Atas lagi Kuantan. Oke, sebelah sini Ipoh, Kuala Terengganu, Kota Baru, Pulau Pinang, Alostar, dan Yogyakarta. Oke, teman-teman sebentar. Terusnya kumpulan. Kumpulan 3. Bukan dikasih dilas. Oh. Ini Kota Baru, Kota Baru. Kami cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tiga. Lepas itu Sabah, Sarawak, Jawa Baru, Bandara Melaka, Negeri Sembilan, Syalam, Salah. Kuala Lumpur, Kuantan, lagi Ipoh, Pulau Pinang, Kuala Terengganu, Kota Baru, Gangga dan juga Alostar. Oke, betul. Sebulan 5. Kita paling ya mana? Kita dulu. Oke, kamu tuh yang bulan 5 buat. Ini Kota Kinabalu, Sarawak, Kuala Lumpur, Jawa Baru, Bandara Melaka, Seremban, Kuala Lumpur, Syalam. Salah. Oke, dalam saya salah kedudukan. Oke, Syalam ya Kuala Lumpur ya terbalik. Terus tuh. Oke, orang ada 2 sudah salah. Oke, bagi tepukan 2 buat. Oke, seterusnya kumpulan 1. Iya kamu. Bukan. 1. Ini kan punya. Udah kau di mana? Sabah, Kota Kinabalu, Sarawak, Jawa Baru, Melaka, Negeri Sembilan, Syalam, Kuala Lumpur, Kuantan, Ipoh, Pulau Pinang, Kuala Terengganu, Kota Baru, Alostar, dan Japolis. Oke, bagi tepukan. Oke, seterusnya kumpulan 4. Kumpulan 4. Nah, tingginya gunung. Oke, yang 4. Sabah, Sarawak, Jawa Baru, Melaka, Seremban. Salah. Itu bos. Oke, bagi tepukan. Oke, kumpulan yang kelas 6. Oke, yang sini adalah Sabah, Sarawak,
Syalam, Bantan, Terengganu, Ini mana kau? Damar, Senta, Pulau Pinang, Ipoh. Oke, betul. Oke, kelas, mari kita kuis. Sebelum itu saya mau buat kuis 10 soal ya, senang. Ya. Oke, ini sudah dicoba. Cikgu, Oke, 10 soalan saja. Kita boleh tak ubah. Ini apa kita belajar tadi? Siap nilai pemahaman kan? Oke. Mana-mana siap paper, 1 ke 10 saya ada punya soalan. Oke, nanti kita periksa sama-sama jawaban. Oke, soalan pertama. Oke, soalan pertama. Taburan penduduk merujuk kepada apa? ABC nggak ada? ABC. Jadi ditulis pada pada ABC tulis jawaban. Jawaban jangan tulis 1 tulis jawaban. Nah, tulis jawaban. Info dengan jawaban. Ya, siap. Oke, kedua. Asal kedua. Ini bisa ada masa di sana. Oke, persiapan cepat buat. Apakah jenis taburan penduduk yang terdapat di Malaysia? Ada 3. Oke, sudah? Belum. Apakah jenis taburan penduduk yang terdapat di Malaysia? Baru kita pada tadi. Sudah. Sudah. Oke, sudah kan? Oke, yang 3. Manakah yang benar tentang taburan penduduk di Malaysia? Baru kita belajar tadi. Oke. Oke, siapa ingat siapa tahu pemerintah? Ada apa? Oke, sudah? Belum. Oke, Belum. Oke, sudah? Ya, sudah. Oke, keempat. Mengapakah taburan penduduk padat di setengah kawasan? Mengapa taburan penduduk padat di setengah kawasan? Kenapa? Sudah kita belajar tadi.
dapat bentuk merujuk kepada dasar penduduk sederhana. Betul. Oke. 6. Bangunan berdekatan terdapat di kawasan daya tinggi penduduk terbang. Menuju kawasan karet, pola tahan kapit apakah pasangan lokasi berikut? Kawasan penduduk darat. Apa berikut kawasan sederhana padat kesan daripada kerajaan? Oke, apakah soalan terakhir, siapa dan Sarawak mengapa kawasan pegelangan ditemukan iklim berikut? Bagi makan Cep. Oke, kelas sudah habis. Oke, bagi kita.